السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Nazir, pengurus masjid, sahabat-sahabat jawatan kuasa pentadbiran masjid, sahabat-sahabat para alim ulama asatizah, masyayikh muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada malam ni dalam rangka kita berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara agama, dan juga yang penting sekali ialah kita menghidupkan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita hidupkan saling pesan memesan untuk ataupun ke arah kebenaran, serta berpesan untuk kita bersabar di atas segala ibadat dan juga kehidupan kita di dunia ini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam pertemuan kita malam ni kita akan sambung bab yang berikutnya setelah kita bincang kongsi berkenaan dengan beberapa pelbagai sunnah berkaitan dengan solat Jumaat. Dalam solat Jumaat kita fokus pada hari Jumaat tu solat Jumaat saja. Dan dalam kita punya perbincangan kita perkara-perkara berkaitan dengan khatib dan juga yang mendengar khutbah. Yang terakhir kita kongsikan hari itu ialah berkenaan dengan orang yang mengantuk dalam ataupun ketika berlangsungnya solat Jumaat ataupun ketika mana khutbah sedang berjalan. Dia ada masa dia, dan isu global tu bukannya tempat kita saja, bukannya kita kata zaman kita saja. Zaman sehingga pada zaman Nabi SAW pun ada yang sebegitu. Jadi kita katakan benda biasa je lah, mengantuk. Masa majlis ilmu pun sama. Bukan masa ni saja, bukan di sini saja, bahkan tempat lain pun ia mengantuk juga kalau majlis ilmu. Lainlah kalau kita duduk padang bola. Lainlah kalau kita duduk dalam konsert, memang tak mengantuk lah. Kalau mengantuk juga maknanya orang tu lain macam lah. Ada penyakit ni. Baik. Jadi alhamdulillah kita telah kongsikan berkenaan dengan solat Jumaat, dan juga kita bincang juga berkenaan dengan solat sunat selepas daripada Jumaat. Malam ni kita sambung perkongsian kita berkenaan bab yang ke-10, iaitu pelbagai sunnah berkaitan dengan haji dan juga umrah. Sesuai dah kita ni musim haji dah, kita dah masuk bulan Zulqa'dah, bulan-bulan Al-Haram, maka bermulalah bulan-bulan ibadat haji. Baik. Bahkan bulan haji ni bermula daripada Syawal lagi, dah mula dah. Orang dah boleh ni itu dah boleh pergi ke Mekah, dah mula masuk ke Mekah. Sebab tu kalau dulu-dulu selepas daripada Ramadan, umrah selepas Syawal ni tak ada. Baru ni saja ada umrah lepas Syawal. Kemudian bukan saja Syawal, masuk Zulqa'dah pun ada lagi orang buat umrah kat sana. Visa kan. Baik. Jadi kalau yang nak dapatkan dia punya
nak duduk di sana tak boleh lah, sebabnya perlu kepada permit haji nak buat haji pula. Dan kalau pula pergi untuk umrah pula, buat haji pada tahun yang sama, jadilah haji tu dipanggil haji tamattu. Nah, baik. Jadi kebanyakan kita buat haji tamattu. Orang Malaysia ni biasanya buat haji tamattu lah, tak buat haji, kebanyakan tamattu. Dan juga kemungkinan yang last sekali yang ujung-ujung pergi tu biasanya qiran pula ada ifrad. Biasa buat ifrad kan. Ihram tu lama lah sikitnya duduk dalam ihram tu. Dulu pun lama juga, kadang-kadang ada 14 hari tu pun rasa rimah lain macam dah. Duduk dalam ihram, pakai dalam pantalarang ihram tu 14 hari, 2 minggu. Baik. Jadi walau bagaimanapun, mana yang paling afdal berkenaan dengan ibadat haji itu mengikut pandangan dan juga ijtihad ulama. Apa yang penting malam ni kita nak bincang berkenaan dengan sunnah berkaitan dengan ibadat haji ataupun berkaitan dengan bulan-bulan haji. Lebih-lebih lagi malam ni ya, kita akan kongsikan satu topik yang cukup istimewa berkenaan dengan 10 hari terawal bulan Dzulhijjah. Baik. Yang pertama, subtopiknya ialah menggemarkan takbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bermula daripada hari pertama lagi. Kita dah boleh, sudah. Ni dia panggil takbir apa ni? Ni dia panggil takbir mursal. Takbir mutlak ataupun mursal ataupun takbir yang tidak terikat, ghairu muqayyad. Baik. Katanya menggemarkan takbir pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, hari yang telah termaklum. Baik. Jadi sesuai dengan surah Al-Hajj ayat yang ke-28 ini, Allah ceritakan nama surah Al-Hajj berkenaan dengan ibadat-ibadat haji yang ada kaitan dengan haji dalam juzuk yang ke-17 tu. Dalam juzuk yang ke-17 bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala duk cerita pasal apa dia, pasal berkenaan dengan ibadat haji, ibadat korban dan sebagainya. Kita pun dah dekat dah dengan korban. Dekat dengan korban dah kita ni kan. Dah berapa hari lagi kita nak kena tengok anak bulan dah. Nak tengok anak bulan. Kemudian tak tahulah sama ke tidak kitanya dengan Saudi. Biasanya wallahu alam jarang nak sama kita dah. Jarang nak sama. Saudi ni kadang kita jangka sama, dia tiba-tiba di awal. Tapi jaranglah dia lewat pada kita. Jaranglah dia lewat daripada kita. Biasanya di awal aja. Baik. Kalau tahun lepas tu dapat dia panggil haji apa tu? Dia panggil haji akbar. Nak juga buku pada hari Jumaat ni. Orang pergi tahun lepas tu dapat buku pada hari Jumaat tu. Memang seronoklah haji akbar. Tahun ni buku hari apa? Hari Selasa ke Rabu? Wallahu a'lam. Nak tengok lancar lagi kan. Kita pakat-pakat tengok anak bulan. Baik. Jadi dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu taala tadi Allah Subhanahu taala sebut tentang beberapa ibadat-ibadat yang pada musim haji. Antaranya ibadat korban. Korban sekali lagi pun banyak isu-isu juga. Kita kena ambil perhatian, ambil cakna. Dah berlega dah video apa entah pesanan berkenaan dengan pesanan kepada pengurus ibadat korban. Saya tak pastilah nama siapa yang ustaz tu. Dah tersebar dah. Dia kata ni saya nak pesan pada pengurus korban, kata dia. Ada satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang ketujuh. Kalau tak silap lah dia sebut tu. Yang kita bilang lah wallahu a'lam dah. Jadi apa yang disebutkan tu semua tu perlu kepada akad sebenarnya. Yang itulah yang perlu kepada akad. Sama ada nak ambil berapa bahagian. 2-3 hari lepas ada orang tanya macam mana kalau dia berkorban, dia ambil bahagian korban. Semua bahagian korban yang dia ambil tu, contohnya satu bahagian tu lah. Semua tu dia nak makan kat dia je, simpan 1 tahun punya bekalan. Apa cerita tu? Habislah matlamat untuk berkorban tadi yang kita sebut apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut at'imu
wa at'imu minhal ba'isal faqir fa at'imul ba'isal faqir. Dan berilah makan kepada mereka yang terdesak, yang tersepit, yang darurat, dan juga al-faqir, begitu juga orang yang fakir. Jadi dia punya matlamat dia tercapai ataupun tidak, tak tercapai lah. Dari segi hukum haram tak haram itu perbincangan ulama lah, tapi dari segi matlamat dia, matlamat tak tercapai. Baiklah beli siap-siap, tak payah ambil bahagian korban ajalah, beli siap-siap. Gitu kalau nak makan sendiri. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa yang dimaksudkan ayyamin ma'lumat dalam ayat surah Al-Hajj tadi ayat 28 ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sesuai juga dengan huraian tafsir surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Allah SWT sebut wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan juga demi 10 malam. 10 malam yang mana? Beberapa pandangan dalam tafsir disebut antaranya 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang kata 10 awal bulan Muharram. Ada yang kata 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 3 tu pandangan ulama, walayalin 'ashr. Jadi kita ambil yang ni sesuai dengan perbincangan kita. Allah Subhanahu Wa Taala pun bersumpah demi 10 malam. 10 malam ni kalaulah maksud Allah Subhanahu Wa Taala 10 malam tu adalah 10 malam awal Zulhijjah ni, maka sesuailah dengan kita ni. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abbas tu. Semua kita tahu bahawa Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran. Nabi SAW pun doa yang kita duk baca sampai ke hari ini kepada kelahiran-kelahiran baru. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dalam riwayat wa 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah dia ataupun berilah kefahaman agama kepadanya, dan juga ajarilah dia takwil ataupun tafsir Al-Quran. Jadi disebut Ibnu Abbas turjumanul Quran. Dia terjemahkan 10 hari ayyamin ma'lumat, hari yang telah termaklum tu adalah 10 hari bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Sesuai juga dengan firman Allah walayalin 'ashrin. Pun Ibnu Abbas terjemahkan begitu juga. Jadi paling tidak kita katakan kuat dah pandangan yang mengatakan bahawa ada nilai pada 10 malam pertama bulan Zulhijjah, 10 terawal. Apatah lagi yang pertama oleh kerana dia adalah bulan-bulan Al-Haram, bulan Zulhijjah kan. Baik. Dan yang kedua sesuai dengan hadis Nabi SAW. Baik. Antaranya disebut mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi al-'ashr. Qalu walal jihad, qal walal jihad illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa mali falam yarji' bi syai'. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang keutamaannya melebihi amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihad. Para sahabat bertanya, jihad pun tak mampu menyamai ke apa yang diamalkan tu? 10 hari terawal tu tak mampu menyamai juga. Dah Nabi kata tak ada mana-mana amalan kan yang mampu menyamai. Maka jihad kan besar tu. Jihad fisabilillah, kalau mati di jalan Allah syahid tu syurga. Kan? Baik. Jadi sahabat pun tanya, jihad pun tak mampu nak menyai ke? Maka kata Nabi walal jihad. Nabi sebut jihad pun tak mampu. Besar benar amalan tu. Bermula bila? Kiralah kita ni. Sekarang ni berapa bulan 10 hari lagi lah kot mungkin 10 hari lagi lah nak masuk kepada 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Tengok kalender lah pengumuman nanti. Kita akan tengok anak bulan. Tengok anak bulan sebagaimana kita tunggu pengumuman raya, pengumuman puasa Ramadan hari itu. Tapi orang jarang nak dengar pengumuman ni. Pengumuman untuk tarikh awal Zulhijjah jarang nak dengar lah depan TV ni. Banyak benda lain lagi nak tengok kan. Berbanding dengan pengumuman Ramadan. Tu pun tak berapa nak dengar juga dah Ramadan. Yang nak dengarnya raya. Tu pun setelah berlaku raya mengejut hari tu. Barulah nak dengar. Sebelum daripada ni tahu dah sama macam kalender lah juga katanya.
Bila dah berlaku mengejut begitu, kalau tahun-tahun lepas kita kata 2 tahun lepas ataupun tahun lepas kita katakan kita jangka beraya lewat pada sekian tarikh, tiba-tiba awal sehari, Allah, terkejut kita. Tahun ni kita jangka awal, semua orang nak beraya awal, tapi tiba-tiba lewat pula tahun ni. Macam-macam. Jadi orang ambil cara pasal raya je lah. Untuk raya haji ni, untuk 1 Zulhijjah jarang orang ambil cara kan. Baik, walau bagaimanapun tak apalah, yang penting amalan, kata Nabi SAW, tidak mampu juga disaingi oleh jihad. Hebat sangat. Illa, kecualilah kalau jihad jenis yang ni sahaja yang mampu menyaingi. Macam mana? Rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malih. Mana-mana orang yang mana berjuang dengan diri dia pun berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar wa malih, bawa harta benda lagi, seluruh harta benda dia bawa, apa yang dia ada bawa, bagi kepada sabilillah. Dia pun berjuang, duit dia pun semua dia bagi Allah. Falam yarji' bi syai'in, tidak balik walaupun 1 sen pun. Dia sendiri mati dan harta benda dia pun tak akan kembali dah. Itu saja yang mampu menyaing. Maknanya dia terkorban, jiwa raga dia terkorban, dan juga harta benda dia pun habis. Itu baru boleh menyamai amalan. Besar sangat kan. Yang mampu buat lah. Amalan apa? Baik. Amalan apa yang kita nak buat? Banyak. Yang paling mudah Nabi SAW sebut, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyakkanlah fihinna, sepanjang hari tersebut, 10 hari itu, at-tahlil, kena tahlil, kita buat tahlil banyak-banyak, dan takbir, begitu juga bertakbir, begitu juga tahmid. Tahlil tadi bukan semestinya kita sebut afdalul zikri lah, kena buat majlis apa semua, panggil Pak Imam datang ke rumah kita, buat di masjid, di surau apa semua kan, tiap-tiap malam buat tahlil. Bukan tu. Kita sendiri sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyakkan tu. Kerana bagaimana yang disebut oleh Nabi, sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lain, orang yang sebut la ilaha illallah tu akan ditumbuhkan pokok dalam syurga kan. Nak tumbuhkan pokok dalam syurga macam mana? Kita pun belum dapat tanah dalam syurga. Kan tak? Kena ada dulu kita punya tapak dalam syurga tu. Apa tapak dia? Tapak dia apa dia? Syahadah kita kan? Ya, syahadah kita. Bila ada tapak syahadah, kemudian tiang agama kena ada lagi, barulah kita boleh tanam. Kalau kita ikut dan tanam gitu, bukan tanah kita, bila-bila masa je yang kita nak kena diambil balik, lepas tu kita duk melainkan kalau isu lain lah kan. Isu di musangking apa semua tu, itu lain dah. Itu di dunia. Tapi nak sebut di syurga lain, bukan kaedah di dunia, dia tak sama. Tak, kita main tanam, tak apalah, tanam dulu sat lagi, kita klaim dengan Allah, tiba-tiba nak masuk neraka. Allah, kita dah tanam dah pokok la ilaha illallah itu, pasal masuk neraka juga. No, Allah tak terima benda tu. Allah tak terima. Di dunia okey lah, kita ugut dah, kita itu boykot dah, kita itu apa semua, dapat dah tanah tu kan. Tapi dalam syurga tak boleh buat begitu, bukan main-main. Bukan milik kita. Kita lawan dengan Allah. Kalau lawan dengan manusia, mungkin menanglah kita ni. Baik. Jadi faksiru fihinna, antara yang kita boleh lakukan ialah kita perbanyakkan la ilaha illallah. Sebagaimana kita pernah kongsikan dalam pertemuan kita ini, kita pernah kongsikan zikir selepas solat. Zikir selepas solat ada pelbagai versi. Kalau boleh kita imbas kembali. Antaranya versi kita sebut 10 10 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10 setiap kali selepas solat. Zikir selepas solat lah maknanya 10 10 10. Ada zikir yang 33 33 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Zikir selepas solat, dan dicukupkan, digenapkan dengan la ilaha illallah, cukup 100. Tahlil juga. Baik, ada tahlil. Ataupun versi yang ketiga, kita sebut subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25.
Jadi oleh kerana Nabi SAW sebut apa dia? Fa'akthiru, perbanyakkan. Dalam sepanjang 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini, perbanyakkan tahlil. Maka versi yang mana yang kita afdal kita ambil? Ambil versi yang ketiga tadi. Subhanallah. Tambah-tambah lagi, Nabi SAW pun sebut fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir. Takbir pun ia juga. Wat tahmid, puji Allah, alhamdulillah pun ia juga. Jadi versi yang ketiga yang lebih afdal untuk kita sebut sepanjang 10. Maknanya setiap kali lepas mayang 25 kali subhanallah, 25 kali alhamdulillah, 25 kali Allahu akbar, 25 kali la ilaha illallah. Itu dia. Baik. Masalahnya satu lagi. Masalahnya ustaz, Pak Imam lah dia tak sebut. Kita ni duduk belakang dia, makmum kan? Kan? Itu dia. Isu itulah yang kadang-kadang kita rasa terikat. Rasa terikat dengan Pak Imam selepas pada sembahyang tu. Sedangkan kita ni dah terpisah daripada imam selepas daripada sembahyang. Selepas daripada sembahyang terpisah dah dengan imam. Tak wajib dah kita ikut imam. Cuma kalau nak berjemaah, nak ikut, nak berzikir, silakanlah. Wajibnya tidak dah. Oleh sebab itu kita nak buat versi yang mana sekalipun terpulang pada kita. Pak Imam pun tak suruh ikut dia. Tak? Pak Imam ada, Pak Imam ada. Siapa yang tak berzikir tadi tu? Oi. Takkan begitu pula kan? Orang beredar keluar. Oi, duduk dulu. Ada Pak Imam suruh begitu? Tak ada. Menunjukkan bahawa Pak Imam pun tahu tak wajib dah ikut dia. Cuma Pak Imam sebut kalau kita nak ikut, silakan ikut ajalah. Nak dia panggil apa? Berjamaah. Sebab dia panggil perbezaan pandangan kefahaman tentang hadis Nabi, zikir selepas solat, majlis zikir selepas solat macam mana? Ya tak? Perbezaan perbezaan kefahaman tentang hadis Nabi SAW. Itu terpulang. Tak ada pun orang kata wajib, tak ada mana ada mazhab kata wajib. Tak pernah. Ya tak? Baik. Jadi maka pandai-pandailah kita, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Menguji apa dia? Ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Terbaik amalan dia terbaik. Jadi yang terbaik ini kata ulama, kalau tengok dalam tafsir-tafsir, paling kurang kita tengok tafsir Nasafi yang paling ringkas tu, aswabuhu, yang paling tepat masa tu, sesuai dengan keadaan, maka kita buat yang ni. Maka kita buat begitu. Bulan contohnya apa dia lagi? 10 yang terawal ni, bulan Zulhijjah. Nabi suruh perbanyakkan tahlil, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahmid. Maka kita pun tengok mana yang terbaik versi zikirnya untuk kena dengan syaranan Nabi SAW. Maka yang terbaik yang tu. Bukan menafikan yang lain. Tak ada orang nafikan tak boleh buat tu. Bukan tak boleh buat, bahkan orang tak buat pun ramai dah. Pakai terus pergi apa semua, tak ada orang nak tegur pun, tak ada masalah. Masing-masing. Baik. Jadi oleh sebab itu apa nama ni yang disebut aswabuhu, yang paling tepat, dan juga yang paling terbaik, yang mana ialah yang tepat dan juga yang sesuai dengan keadaannya. Sesuai masa. Satu lagi, kita bila kita sampai pada mungkin pada 9 Zulhijjah nanti, terutama daripada 1 sampai 9 Zulhijjah, kemuncak kepada amalan yang terbaik kita, iaitu puasa. Bagi mereka yang tidak mengerjakan haji, puasa. Bagi mereka yang mengerjakan haji, semua orang tahu yang afdal bagi mereka berdoa. Nabi tak suruh orang puasa. Nabi suruh orang yang orang yang tak buat haji tu puasa. Baik. Mana suruh tu, suruh bukan wajib lah. Ya tak? Nabi galakkan begitu. Orang yang buat haji, dia punya doa dia itu yang utamanya. Kita yang tak buat haji ialah kita punya puasa kita. Oleh sebab itu masing-masing ada bahagian. Tak perlu kita nak cari pukul berapa orang wukuf sekali lagi. Tak payah nak cari. Pasal apa dia? Setiap yang wukuf tu dia ada amalan depa. Kita yang tak wukuf ni, amalan kita apa dia?
Nabi suruh puasa. Dalam puasa tu sepanjang masa awak puasa, doa dia makbul. Lebih-lebih lagi dekat nak berbuka, cari masa tu je lah. Yang kita sibuk pasal orang, pasal apa? Pukul berapa hukum ni nak. Pukul ni sampai pukul ni kita berdoa. La ilaha illallah. Waktu berbeza bang. Nampak? Waktu berbeza. Jadi tak payah kita nak sibuk pasal amalan orang di sana. Amalan kita tu. Sebab tu agama ni dia bukan kerana pemikiran kita. Tak, kerana ajaran daripada apa dia? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi, Nabi kembangkan, kemudian para sahabat, kemudian para alim ulama selepas daripada tu. Ikut waktu. Bukan main otak kita. Main fikir pukul berapa wuku pula sat lagi. Tak lagi tengoklah. Sebar WhatsApp benda tu pula kan. Mula cari pukul berapa wuku. La ilaha illallah. Baik. Jadi sahabat-sahabat, sebab itulah disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay aswabuhu. Kata Imam An-Nasafi ialah yang paling tepat, masa tepat, amalan yang tepat pada masa yang tepat. Itu yang dipanggil afdal. Baik. Oleh sebab itu dalam 10 hari yang pertama beberapa dalil ataupun hujah yang disebutkan di dalam kitab ini berkenaan dengan menggemakan takbir. Ni belum lagi ni. Jadi takbir. Satu lagi yang disebut tadi tahlil. Yang kedua takbir, kita sebut Allahu Akbar yang biasa. Yang kedua, makna takbir di situ ialah takbir yang kita duk gemakan biasa kita pada hari raya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak dia punya lagu mendayu-dayu ke, nak dia punya lagu macam orang Arab ke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikutlah nak buat ke mana sekalipun. Ya tak? Yang penting kita takbir. Yang tak bolehnya bergaduh pasal takbir. Tak? Apalah mendayu-dayu macam tu. Iyalah, bila dia pergi tempat lain dia condemn pula yang dia dulu dia bahagian mendayu-dayunya. Jangan marah. Tempat masing-masing ada kekuatan, ada penghayatan, ada feel masing-masing. Jadi ikutlah takbir. Baik. Jadi inilah yang kita bincangkan, menggemakan takbir bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah habis kalau kita hari tasyrik lah. Ini 10 yang pertama. Maka perbanyakkan takbir. Yang ni dipanggil takbir mana ni? Ni dipanggil takbir mutlak ataupun mursal. Apa makna mutlak mursal ni? Satu lagi takbir dipanggil muqayyad, takbir yang mengiringi waktu solat. Yang tu yang kita mengiringi waktu solat, yang itulah perbincangan dia tu bila. Kalau kita dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, takbir mutlak ni bermula pada subuh 9 Zulhijjah. Subuh tu kita dah mula dah. 9 Zulhijjah. Hari Arafah tu lah. Subuh kita di sini. Bukan di sana. Di sini. Subuh kita di sini. Maka subuh tersebut kita dah pun takbir dah. Lepas pada semayang tu, Allah. Dia tak sama dengan takbir raya puasa. Maksudnya takbir raya puasa, kita boleh zikir panjang terlebih dahulu baru kita takbir. Tak ada masalah. Dia bukan takbir muqayyad macam takbir pada raya haji. Walaupun dia mengiringi waktu juga, tetapi dia tidak muqayyad sebagaimana muqayyadnya takbir raya haji. Nanti tuan-tuan boleh rujuk baliklah, tanyalah yang lebih alim pun boleh. Kalau takbir muqayyad pada raya haji, kita ni mazhab kita bermula daripada 9 Zulhijjah. Subuh tu dah mula dah. Walaupun kita, kalau dulu-dulu kebanyakan kita kan malam raya baru takbir sebagaimana malam raya puasa tu. Tapi kalau kita tengok daripada fatwa dalam mazhab kita bermula pada subuh. Walaupun ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa bermula sama juga malam raya sebagaimana malam raya puasa. Walau bagaimanapun yang muktamadnya, maknanya yang lebih tepatnya dalam pandangan mazhab kita, yang paling kuatnya ialah pada subuh tu, subuh Zulhijjah. Lepas sembahyang subuh kita, maka subuh 9 Zulhijjah dah mula takbir hari Arafah tu.
Itu dipanggil takbir muqayyad, terikat dengan solat fardu. Selesai solat fardu, takbir tu. Selesai solat fardu. Tak perlu zikir panjang lebar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis 10 kali baru kita Allahu akbar, Allah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Teguh Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh. Nah, kena ulang sebut. Maksudnya mungkin ada satu tempat di di Malaysia kita inilah, di Selangor ke mana, tak biasa benda tu. Orang buat malam raya apa? Kan? Biasa begitu. Oleh sebab itu yang memainkan peranan ialah pengurusan masjid dan surau, yang perlu maklumkan berkali-kali kita punya ni, kita akan takbir sebagaimana sesuai dengan mazhab kita. Pada subuh hari 9 Zulhijjah kita dah mula takbir muqayyad kita. Gitu. Itu contoh. Tak? Maklumkan setiap daripada selepas mayang subuh, selepas mayang isyak, maklumkan begitu. Maklumkan dalam 10 hari berturut-turut maklumkan. Orang tahulah sebabnya. Apa dia? Yang datang tu bukannya orang yang sama dah, mungkin bertukar hari esok tu orang lain dah datang. Dah orang yang sama dah dengar, orang lain baru pula. Oh begitu. Jadi tak adalah pula pada subuh 9 Zulhijjah ataupun bila subuh tak ada orang komplain dah, sebab yang datang tu yang biasa dah. Mungkin pada waktu siang semayang zuhur. Tak, semayang zuhur tu imam pun lepas pada semayang assalamualaikum Allahu akbar, Allah. Imam, apa tu? Belum sampai masa lagi imam. Yang menjerit kat belakang pula. Nak? Ni confirm tak datang tu. Orang bagi maklumat ataupun tampal. Supaya benda kita betulkan yang biasa dan kita biasakan dengan yang betul. Begitu kan? Kalau mengejut begitu memanglah saya pernah kenal lah benda-benda begitu. Sebab tu kita bagi pengalaman sebegitu supaya tak terkejut. Dalam keadaan kita bagi tahu maklum tu pun ada yang jenis tegur direct begitu. Apa tu? Oh tu ni. Marah pula dia. Sedangkan iyalah dalam masa kita. Mana ada dalam kitab? Iyalah bila kita tunjuk kitab, mana ni kitab Arab bukan kitab Melayu. Pula kitab Arab dah tak kerti baca sudah mana. Boleh tengoklah dalam al-fiqhul al-madzahibil arba'ah ataupun fiqhul manhaji, semua tu ada dalam mazhab kita. Baik. Jadi takbir yang kita panggil takbir yang bermula 1 Zulhijjah dipanggil takbir mursal, yang bukan terikat dengan waktu sembahyang tu. Iaitu mula 1 Zulhijjah tu kita takbirlah di mana saja. Duk bawa kereta pun takbir, duk nak pergi sambil-sambil duk layan motor ke apa semua kan, layan jam apa semua, takbirlah. Jangan duk horn saja. Kereta kan. Dia nak lalu kot celah tu kan. Allahu akbar, orang lain pun nak laju juga. Jangan laju sangat. Bila laju dia tendang cermin kereta tu. La ilaha illallah. Beradablah sikit, ya tak? Tahulah nak lalu ke tepi apa semua tu. Tapi takkanlah sampai begitu sekali tendang kereta orang tu. Mak saya pun kena janganlah begitu sekali. Bukan kita sengaja pun masuk lain tengah apa semua, tak sengaja lain tengah pun. Tak. Siapa nak laju? Semua orang nak cepat. Kalau nak cepat pukul 2 pagi terus pergi kerja. Nak cepat sangat. Ya tak? Tak ada kena dengan jam apa. Dah tahu dah masa jam macam tu lah. Jadi sambil-sambil duk layan tu, jangan duk horn saja. Ada. Kalau ataupun hon duk belakang, dia lalu belakang tu, jom bertakbir. Tu dia nak tunjuknya, jom bertakbir. Nak Allahu akbar, Allahu akbar sambil layan. Tu. Kan kita pun sambil duk layan jam gitulah. Tutup dulu dia punya radio kejap tu, radio klasik ke radio apa kan. Tutup dulu, takbir dulu masa pergi kerja. Habis takbir, barulah kita layan. Supaya apa dia? Supaya kita ni menepati apa yang disarankan oleh agama kita ini. Takbir bermula daripada 1 Zulhijjah. Takbir apa tu? Yang dipanggil takbir mursal, yang tidak terikat dengan waktu solat. Yang terikat dengan waktu solat bila? Bermula daripada subuh 9 Zulhijjah tu. Habis kalau Pak Imam tak takbir, kitalah takbir ni. Kitalah takbir ni. Tak nanti Pak Imam. Kita duk tunggu Pak Imam tak takbir juga. Takbirlah sendiri. Ya tak? Boleh je. Boleh, tak ada masalah. Tak wajib pun kita
bertakbir bersama imam. Tak ada orang kata wajib. Tak ada. Baik. Jadi kalau Pak Imam kita tunggu-tunggu tak takbir juga, kita takbir. Tapi janganlah takbir kuat pula, nanti bergaduh kat situ pula. Imam kata nak ngajar ni. Janganlah begitu pula, bergaduh. So kita takbir. Sebagaimana kalau kebiasaan, kita pergi ke tanah Arab, kita pergi ke Mesir, belajar kat Mesir dulu, pergi ke mana Jordan, pergi ke belajar di Pakistan dulu. Memang depa takbir sendiri-sendiri, tapi serentak. Tu dia. Nampak sendiri-sendiri tapi serentak. Selepas pada sembahyang, masing-masing tu takbir, tapi tak mendayu macam kita lah. Sebab kawasan depa kan. Takbir dia Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Serentak pula tu dia takbir. Macam dah jadi adat begitu kan. Kalau tempat kita ada Pak Imam yang lead ataupun siapa-siapa yang lead, boleh aja, tak ada masalah. Jadi kita, yang penting kita hidupkan takbir mursal. Yang ni tak terikat dengan waktu, kat mana-mana pun boleh, bermula 1 Zulhijjah. Dan juga takbir muqayyad, bermula pada 9 Zulhijjah. Selepas pada solat fardu. Yang selepas solat fardu ni bermula 9 Zulhijjah kita takbir. Baik. Wat tahmid, maka perbanyakkan juga kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sebut banyak-banyak alhamdulillah. Baik. Imam Bukhari menyatakan dalam kitab Al-Aidan dalam bab keutamaan amal pada hari Tasyrik, Ibnu Umar, Abu Hurairah pernah keluar. Kisahnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah katanya pernah keluar menuju ke pasar pada 10 awal Zulhijjah sambil menggemarkan takbir, dan orang ramai turut bertakbir mengikut takbir mereka berdua. Kalau siapa berani lah, saya sendiri pun tak berani. Kan kita isu panas-panas sekarang ni, tahu tuan-tuan, isu panas pun tak. Ya Allah akbar. Yang tu kata orang ni, yang ni kata orang tu dalam YouTube lah, apa semua. Ya Allah akbar. Tak? Isu masing-masing. Wallahu alam lah kita ni. Moga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah yang Nabi pernah doa. Ya Allah, salah satu daripada doa Nabi, janganlah ya Allah, umat aku ni bergaduh ya Allah. Allah tak makbulkan doa tu kan. Yang Nabi doa 3 doa Nabi SAW di masjid sekarang ini yang dinamakan Masjid Al-Ijabah. 3 doa Nabi SAW. Nabi doakan supaya Allah jangan hukum umatku dengan kemarau yang berpanjangan. Kemarau tu sebagai hukuman daripada Allah. Jangan ya Allah. Kalau kemarau ajalah, bukan sebagai satu hukuman. Maka Allah SWT pun makbulkan. Ya. Walaupun kemarau panas terik kita ni kan bukan hukuman tu. Dan juga doa Nabi, ya Allah janganlah hukum umatku dengan kelaparan. Bisinin, jangan jadi lapar je. Alhamdulillah kita di Malaysia ni jaranglah lapar kan. Lebih-lebih lagi daripada bulan Ramadan lah, cukup banyak makanan. Makanan pelik-pelik. Tu. Semua makanan timbul pada bulan Ramadan. Semua jenis lah. Sebab makneka daripada bapak, cucu, cicit apa semua ada. Baik, kita hentikan seketika. Kita sambung selepas azan nanti insyaAllah.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung sikit saja lagi. Yang terakhir kita sebut tadi ialah Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah pernah keluar menuju ke pasar pada 10 awal bulan Zulhijjah sambil menggemakan takbir, dan orang ramai turut bertakbir mengikut takbir mereka berdua. Jadi mereka yang mampu buatlah. Takat yang boleh berani apa semua tu boleh buatlah, insya-Allah, supaya menyebabkan orang lain pun termotivasi, baru teringat, boleh takbir dah. Takbir tu pakat ramai-ramai takbir di pasar, di mana-mana. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita ini, yang pertama berkenaan dengan keutamaan 10 awal Zulhijjah, 10 pertama ataupun 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW sebut berkenaan dengan jihad pun tidak mampu menyamai amalan tersebut. Dan amalan yang paling ringan yang disebut oleh Nabi SAW ialah kita memperbanyakkan tahlil, takbir dan juga tahmid ataupun zikir-zikir yang lainnya. Itu paling minimal. Zikir kita jaga mulut kita ini daripada mengisi masa ataupun perkara-perkara yang tidak elok daripada bercakap apa semua. Banyak isikan dengan zikir. Dan juga kita sebut tentang takbir tadi, ialah takbir, 2 takbir. Yang pertama, kita boleh mulakan takbir mursal bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah ke akhirnya 13 hari tasyrik. Dan juga takbir muqayyad kita bermula pada 9 Zulhijjah selepas pada solat subuh dah mula boleh takbir muqayyad. Jadi moga-moga kita mampu mengamalkan mana yang kita mampu dan kita boleh membawa pulang pahala add-on bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri. Terima kasih di atas perhatian. Insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang tersalah bahasa, terlajak bicara, terlebih kata-kata ataupun teguri perasaan mana-mana, tersalah fakta, tuan-tuan boleh tegur, kerana kita semua adalah manusia biasa, tak lari daripada salah dan silapnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.